1-4 ataupun 4-1 bolehlah. Tetapi kita nak tengok semulalah jaringan daripada Guilherme di Polasu minit yang ke-28. Anda nilaikan sendiri bagaimana kualiti bahagian serangan Malaysia yang ketika itu membuahkan 1 gol. Mungkin ada yang puas hati, mungkin ada yang tak puas hati. Semuanya sekarang ini kita nak bersama dengan dua wakil Nadia Arena yang akan membincangkan lebih lanjut, iaitu Zulmizan Azam dan juga Fina Nasrom. Baik. Yang saya pasti mereka ada buah fikiran masing-masing untuk kita bentangkan untuk edisi kali ini. Kalau tidak kerana COVID, kedua-duanya sudah berada di UAE pada ketika ini. Tapi tak tak apa, mungkin tak ada rezeki, mungkin tahun lain kalau Malaysia layak ke Piala Asia ataupun Piala Dunia. Baik, saya nak tanya kepada Zul terlebih dahulu. Okey, baik. Semua orang rasa macam tak puas hatilah kalah kan. Walaupun kita berdepan dengan Kuwait, tapi kita kalah besar 4-1. Tan Cheng Ho juga mengeluarkan kata-kata yang rasa tak puas hati lah. Tapi other than that, saya rasa ada lagi yang rasanya Tan Cheng Ho tak puas hati dengan tim Malaysia. Okey, apa yang dikongsikan oleh Tan Cheng Ho selain daripada rasa tak puas hati dan juga kebimbangan terhadap mutu permainan pasukan negara, beliau ada cakap terdapat jurang perbezaan antara first team dan juga second team, iaitu skuad pada separuh masa pertama dan juga skuad pada separuh masa kedua. Tak balance lah. Berdasarkan keputusan semasa, itu yang kita nampak beliau rasa memang ada perbezaan permainan. Ini berlaku kalau kita lihat berdasarkan faktor jaringan. Pada separuh masa pertama kita hanya dibolosi 1 gol. Pada separuh masa kedua kita dibolosi dengan 3 gol. Jadi kita nampak sebenarnya selepas 18 bulan tidak beraksi untuk skuad negara berbanding Kuwait yang telah mengharungi 4 aksi persahabatan pada 2021, menyalahkanlah kelemahan ataupun ketumpulan skuad negara. Jadi saya kira berdasarkan aksi separuh masa pertama tu, Cheng Ho sudah mengenal pasti skuad utamanya bagi perlawanan sebenar nanti bertemu UAE. Okey, selain pada Zul, Fina juga banyak mengikuti skuad Harimau Malaya ke perlawanan-perlawanan, tak kisahlah persahabatan ataupun kompetitif. Apa yang Fina lihat pada separuh masa kedua tu, nampak ada 9 pertukaran dilakukan. Mungkin bagi Fina benda tu biasa dilakukan ataupun hari ini kali itu eksperimennya lain sedikit daripada Cheng Ho? Sebenarnya itulah nama dia, perlawanan ujian. Kan? Tak ada yang salahnya jika berlaku banyak pertukaran, kerana kita tahu apa yang dialami oleh skuad kebangsaan adalah kekangan untuk mereka bersama dan menjalani latihan. Dengan apa yang ada dalam tempoh 90 minit pada Ahad, saya fikir itu adalah perkara yang akan dilakukan oleh semua jurulatih. Pertukaran besar akan berlaku kerana dia tidak memiliki masa yang banyak untuk melihat siapa yang akan diberikan tanggungjawab untuk berada dalam kesebelasan utama. Jadi dengan pertukaran yang sebesar itu, dalam masa yang singkat juga, Cheng Ho perlu menilai secara drastik siapa yang akan diberikan peluang untuk beraksi dalam saingan aksi persahabatan sebenar bertemu dengan pasukan Bahrain, kerana saya yakin itu adalah bayangan untuk pertemuan pertama bagi kelayakan di Dubai nanti. Jadi tak ada istilah lah orang kata makan diri ataupun sebagainya kan? Memang saya tak rasa tak ada istilah makan diri, sebab kalau kita tahu perlawanan bertemu Kuwait ni tak dikira sebagai mata ranking. Jadi saya rasa tak perlu mengejar keputusan berbanding kita mendapatkan ataupun Cheng Ho mengenal pasti kesebelasan terbaik. Saya kira kita boleh menilai sebenarnya prestasi dan juga kemampuan pasukan negara pada separuh masa pertama. Seperti saya katakan tadi, selepas 18 bulan tidak beraksi, saya rasa pasukan negara menunjukkan prestasi yang baik untuk aksi separuh masa pertama. Cuma aksi separuh masa kedua tak memuaskan kerana berlaku 9 pertukaran berbanding Kuwait hanya 1 pertukaran sahaja dilakukan. Itu jadi jauh bezanya. Jauh beza, dan jadi saya rasa tak ada istilah makan diri atau kesilapan mengenai pertukaran pemain. Inilah masa Cheng Ho untuk mengenal pasti kesebelasan terbaik. Tapi bimbang ada. Baik, kita bocor 4 gol. Ya. Jadi ada kerisauan di bahagian benteng. Itu kita dah bincangkan siapa pasangan ideal kat situ. Kita dah bocor 4 gol. Kita tukar 3 goalkeeper. Second half kita bocor 3 gol. Tapi tadi Satya Naden kata kita perlu berikan tumpuan di bahagian serangan. Fina setuju? Sebenarnya, ya betul, di bahagian pertahanan sebenarnya memainkan peranan di benteng akhir. Tetapi apa yang diluahkan oleh Satya itu adalah melibatkan kerjasama satu pasukan. Di mana asakan daripada pihak lawan sudah pastinya bermula di bahagian atas. So,
tidak bermaksud hanya pertahanan sahaja yang perlu memastikan tiada kebocoran berlaku, kerana filter tu telah pun berlaku daripada awal lagi sebenarnya. So itulah yang dimaksudkan oleh Satya. Ini adalah kerja satu pasukan. Dan saya fikir tadi Akbar sebut tadi di bahagian serangan, ya Akbar? Di bahagian serangan, kerana di departmen itulah yang ditekankan oleh Satya dan perlu ada peningkatan. Okey. Sebenarnya di bahagian pertahanan, Akbar, yang ditekankan. Kalau ikutkan kepada story Zul, Satya Nadin sebut bahagian serangan perlu ada pembetulan segera. Ya, dia begini. Maksud Satya tu saya rasa perlu bermula pertahanan tu di bahagian serangan. Maksudnya tidak perlu bermula bolos tu di bahagian atas. Jadi saya rasa kalau itu dapat diatasi, memanglah pasukan bahagian pertahanan itu dapat membantu. Tapi saya kira dalam perang bentang Kuwait semalam, kalau kita lihat daripada video yang kita bolos, banyak berlaku di bahagian pertahanan kiri. Jadi saya rasa departmen itu perlu diperbaiki. Saya bukan pakar dalam tactical dan sebagainya, tapi kita dapat lihat itu aspek yang perlu diperbaiki. Betul kata Satya, perlu diperbaiki bermula daripada atas, tetapi di bahagian bawah juga perlu memastikan mereka lebih solid dan lebih ampuh untuk mengekang asakan. Saya fikir mungkin apa yang dimaksudkan oleh Satya adalah gerakan satu pasukan bermula daripada atas lagi. Tidak semestinya pertahanan sahaja yang perlu memainkan peranan. Dan tanggungjawab itu adalah melibatkan semua pasukan. Macam saringan pertama, saringan kedua dan saringan yang seterusnya lah. Okey, ada tak apa info-info lain yang dikongsikan, info-info dalaman mengenai pemain yang mungkin dilihat menyelah, yang mungkin Zul nak ketengahkan ataupun Fina nak ketengahkan lagi? Okey, saya ada pasang spy orang Arab kat sana. Tapi dia berdasar maklumat saya perolehi, pada separuh masa pertama, pemain mendapat kecaman, pemain mendapat kritikan. Akia Rashid yang menyelah untuk aksi separuh masa pertama berbanding di Paula yang menjaringkan gol. Kita dapat lihat bagaimana Akia tidak beraksi ataupun kurang beraksi bersama JDT, tetapi orang lupa dia sebenarnya bermain untuk JDT 2. Dan info saya terima juga, sebenarnya dalam sesi latihan Akia menunjukkan aksi yang cemerlang. Dan itu dibuktikan pada separuh masa pertama. Beliau berasakan Akia paling menyinar pada separuh masa pertama. Dan separuh masa kedua, Arif Aiman. Selaku pemain baru, pemain ini dikatakan telah menunjukkan kematangan dalam permainan, walaupun saya rasa beliau beraksi buat kali pertama untuk skuad negara, tetapi bukan dikira sebagai debut kerana peranan ini bukan peranan bertaraf kelas A. Jadi dua pemain ini yang dikatakan telah menunjukkan prestasi yang agak baik. Akia Rashid, okey. Menambah daripada apa yang Zul katakan tu, saya fikir mungkin saya tak akan terkejut kalau akan ada perubahan dari segi barisan pemain yang akan diturunkan untuk aksi sebenar nanti, kerana kalau sebelum ni Cheng Ho cakap dia masih lagi menaruh harapan ataupun memberikan sepenuh keyakinan kepada pemain-pemain senior, tetapi dengan apa yang ditampilkan oleh Zul, mungkin akan ada perubahan yang boleh kita katakan sebagai manipulate pihak lawan. Ya, betul. Ya. Short and brief, sebagai seorang wartawan yang mengikuti rapat skuad kebangsaan dah bertahun-tahun, Fina. Jadi bagaimana Fina melihat kekalahan kita kepada Kuwait 4-1 itu, mampu kita ubah dia, terbalikkan itu dalam perlawanan persahabatan yang kedua dan seterusnya menghalangi aksi menentang pasukan UAE. Bagaimana? Ya, Fina. Sebenarnya kerisauan Cheng Ho itu ada asas dia, tetapi sebagai pemerhati bola sepak kita yakin perubahan mungkin akan berlaku, boleh berlaku dalam masa yang singkat. Saya fikir Cheng Ho mungkin tak cukup tidur memikirkan apa yang perlu dilakukan oleh beliau bersama dengan pasukan dengan masa yang cukup singkat ni. Dan kebiasaannya kita Malaysia ni selalu membuat kejutan. Walaupun mungkin orang cakap alah di peringkat Asia Tenggara, tetapi kita pernah melakukan kejutan. Dan saya yakin akan ada satu keputusan yang cukup positif yang akan diberikan oleh skuad kebangsaan. Saya mengenali Cheng Ho begitu rapat juga. Beliau sukar untuk ataupun susah nak bagi statement-statement yang macam jelas. Selalu dia macam play safe. Berkias lah. Dia selalu play safe dan sebagainya. Tapi apa yang dinyatakan oleh Cheng Ho, beliau jelas menyatakan tak puas hati, pemain dia tak menunjukkan tahap permainan yang baik dan mungkin kekalahan ini menjejaskan moral pemainnya. Jadi saya nampak Cheng Ho ketika ini berada dalam situasi gelisah ataupun resahlah dengan situasi pasukan dia. Tetapi dari pandangan saya rasa Cheng Ho tidak perlu tekan butang panik. Ini disebabkan seperti saya katakan tadi, kita dah lama tak beraksi, ini peranan pertama dan juga Cheng Ho telah melakukan pertukaran pemain.
Cuma perlawanan bertemu Bahrain nanti kita perlu mendapatkan keputusan yang positif. Kerana saya menjagakan tekanan begitu tinggi akan dirasai jika kita gagal meraih keputusan positif ataupun kekalahan yang berlaku seperti hari malam tadi. Jadi segera bangkit dan memperbaiki segala kelemahan dan mengenal, yang paling penting mengenal pasti kesebelasan terbaik untuk berdepan dengan UAE nanti. Itu yang sangat penting. Aksi berdepan dengan pasukan Bahrain pada 28 Mei Jumaat ini tentu akan menjadi tempat terakhir penentuan kesebelasan utama sebelum Harimau Malaya turun menentang pasukan UAE dalam kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Zulmizan Azam dan juga Fina Nasrul, memang padat dan juga saya pasti anda pun dah berpuas hatilah dengan sedikit analisis yang kita boleh berikan menjelang aksi kesempatan kedua nanti.